bersama-sama untuk memenuhkan bahagian kerusi di hadapan. Kerana kita akan menerima ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad sebentar saja lagi. Dekat BKP. Kawan, kenapa semuanya? Kita tak tepi. Fizikal tadi kaki patah. Tak boleh kan? Yalah, kamu buat benda ni je. Saya pun Lambai saya ni. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton pengikut kami di Facebook MG Perak dan juga Malaysian Gazette. Ketika ini kita sedang melintas langsung di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Kampung Sri Kinta, Ipoh, yang mana ianya menempatkan keluarga-keluarga dan mangsa yang terkesan banjir pada petang semalam, petang Isnin. Dan ketika ini kami sedang menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad yang dijadualkan akan hadir sebentar lagi bagi melawat mangsa-mangsa banjir, dan difahamkan juga akan ada penyampaian sumbangan dan sebagainya. Dan ketika ini inilah suasana di sekitar petugas, dan difahamkan ya Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah tiba di lokasi di Dewan Orang Ramai Kampung Sri Kinta ini. Dan sebentar lagi kami difahamkan juga akan ada sidang media dan juga sesi pemberian bantuan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah tiba di Dewan Orang Ramai ini. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak Darul Ridwan dengan diiringi tetamu kehormat. Dan kita akan teruskan kepada majlis seterusnya. sama sebelum ni juga di kanan. Pindah kemana?
Baiklah hadirin dipersilakan untuk duduk dan juga untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Baik, majlis berpersilakan Yang Berhormat Datuk Seri dan juga hadirin sekalian untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Dengan segala hormat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Yang berbahagia Datuk Rumaizi bin Baharin Elias Mat Daud, Datuk Bandar Ipoh. Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri Janet Choi Sejen. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin tempatan, ahli-ahli majlis Bandar Ipoh, seterusnya para penerima sumbangan dan hadirin sekalian, majlis mengalukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri di jemputan dan para hadirin sekalian ke majlis penyampaian sumbangan bantuan wang ihsan kerajaan negeri dan kotak makanan Natma. Baiklah Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, bagi mohon keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis akan diteruskan dengan bacaan doa. Dengan itu majlis dengan segala sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Iqbal Hidi bin Muhammad Mokhtar, Pemulu Kanan Mukim Bulu Kita Lahad, untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka azatan fiddin wa fid-dasari wa fil-akhirati wa adabul maut wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana fi siratil maut wa jannatin minna fi nirsa. Allahumma fili wa li walidayya wa rahmah kama rabbana saghira. Allahumma fili wa li walidayya wa rahmah kama rabbana saghira. Allahumma fili wa li walidayya wa rahmah kama rabbana saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah program kami pada hari ini, penyampaian wang ihsan bencana yang berlaku di kampung sekitar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati wa yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih diucapkan Yang Berhormat Datuk Seri dan Div-Div jemputan. Kita teruskan dengan ucapan alu-aluan. Dengan ini majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Mio Hizbullah bin Mio Abdul Malik, Pegawai Daerah Cinta, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati lagi dikasihi Yang Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan, Yang Berhormat Datuk Seri Syahani Muhammad, seterusnya Yang Berhormat YB Jenny, Timbalan Speaker, Yang Bahagia Datuk Rumaizi, Datuk Bandar, yang dihormati Tuan ACT Yahya, Ketua Polis Ipoh, seterusnya tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Jadi pertamanya syukur atas luang masa limpah punyanya, kita berterima kasih, memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan pada pagi ini dalam sesi untuk kita, sesi penyampaian bantuan khusus kepada semua tuan-tuan dan puan yang terlibat dengan bencana banjir yang berlaku bermula semalam. Untuk maklumat Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat tuan-tuan, kalau diikutkan Kampung Seri Kinta, kita menerima maklumat berlakunya bencana bermula pada pukul 8 malam semalam. Itu pun disebabkan berlakunya hujan kali kedua. Pada lewat petang telah berlaku hujan, kemudian pada 8 malam berlaku sekali hujan yang lebat, dan daripada air yang memasuki kawasan penempatan duduk setinggi buku lali telah meningkat sehingga ke paras perut, melepasi pinggang. So untuk itu, bagi menjamin keselamatan, di peringkat Jawatankuasa Pengurusi Bencana Daerah Tingkat, kita telah pun memutuskan untuk mengoperasikan PPS
bagi tujuan keselamatan warga-warga di kampung Seri Kintar yang terlibat dengan bencana semalam. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim, terutamanya daripada pihak PDRM, begitu juga dengan pihak EPM, pihak bomba sukarela, pejabat Parlimen Ipoh Timur, begitu juga dengan pejabat daerah, pejabat Penghulu yang telah membantu untuk kerja-kerja menyelamatkan mangsa. Sebagaimana Datuk Seri boleh lihat, di PPS ni kita ada seorang warga emas, seorang warga emas lelaki dan juga seorang warga emas wanita. Yang ini semalam kita kita angkat bersama dengan tim untuk kita bawa keluar daripada rumah ni untuk kita tempatkan di PPS ini. So, terima kasih banyak kepada tim yang membantu kita juga dengan Majlis Bandar Ipoh yang turut membantu kita semalam. Dan insyaAllah pada hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri akan menyampaikan sumbangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan diharap sedikit sumbangan ini dapat meringankan bebanan yang tuan-tuan sedang alami ketika ini, dan setidak-tidaknya ia memberikan sedikit motivasi dan juga sedikit kegembiraan di atas ujian yang Allah SWT berikan ini. Jadi itu saja, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada tuan-tuan, dan insyaAllah dalam masa ke semasa Yang Amat Berhormat itu sendiri, Yang Berhormat Datuk, kita akan cubalah untuk menaik taraf fasiliti Dewan Orang Ramai Kampung Seri Kintar ni. Setakat ni kita cuba untuk menambah baik toilet. Sekarang ni kita cuma ada satu toilet Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Kita dah angkat kepada pihak SUK mohon, cuma buat masa ni belum ada kelulusan lagi. Diluluskan cuma 3 PPS saja pada tahun ni untuk kita upgrade, untuk kita tambah baik. InsyaAllah kita akan cuba berterusan memohon agar PPS ini dapat ditambah baik fasiliti ini. Itu saja, terima kasih banyak Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, kita teruskan majlis dengan ucapan seterusnya. Dengan itu majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudara pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Salbiah, ni Esko Kebajikan Masyarakat. Memang yang ini sebab dia jaga kebajikan, tapi dia adalah Esko Pembangunan Wanita, Pembangunan Usahawan dan juga Pembangunan Koperasi, Pembangunan Keluarga. Yang berbahagia Datuk Bandar, terkenal Datuk Rumaizi, Yang Berhormat Jenny di Timbalan Speaker, Cik Mioh sekolah tadi, Digo kita, dan Tuan OCPD Ipoh, Superintendent Yahya. Ya. ACP. Oh, minta maaf naik pangkat. ACP Yahya. UPD Ipoh. Seterusnya rakan-rakan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf, majlis ini agak majlis segera sebab saya tadi masuk ofis pagi tadi, panggil pegawai saya mendapat maklumat di Kintar ni ada berlaku banjir kilat, ada berlaku ribut di Meru, dan ada lagi tempat-tempat yang air sedang naik. Jadi saya membaca surat khabar, ada rakan kita yang dah 2 minggu duduk di PPS Gunung Semanggur, ada yang dah 2 minggu duduk di PPS Teluk Intan. Jadi saya begitu pegawai, petang ini saya nak ronda di Kok Belah, Jajahan Takluk Datuk Bandar ni, di mana tempat yang ada orang bencana. Besok lepas Tuan Esko saya nak pergi ke Teluk Intan, dan lusa saya nak pergi ke Gunung Semanggur. Nak tengok, sebab sekarang ni memang musim hujan. Saya tanya Cik Mio tadi, adakah ini tempat yang selalu ditimpa banjir? Dia kata lah, kita kena tahun 2021. Kata YB Jenny, yang ini lagi teruk daripada 2021. Jadi tuan-tuan dan puan, bermakna pada setiap tahun pada bulan seperti ini
Ya, dalam suasana orang panggil pertukaran iklim ni, dia bukan saja berlaku hujan tidak menentu, bukan saja di Ipoh. Hujan tidak menentu ni berlaku di seluruh negara, malahan mungkin seluruh dunia. Ya, sebab dunia sudah pun tua, peralihan itu sudah berlaku. Jadi kawasan yang tak pernah banjir pun sekarang ini banjir. Saya pergi ke Kerunai, tak pernah banjir 20 tahun, baru ni banjir, bukan pada sikit banjir terus. Jadi maknanya bila berlaku begini, tuan-tuan dan puan, kita kena bersiap siaga. Sebab jika berlaku, bermakna kita kena segera berpindah jika diperlukan berpindah. Jadi saya ucap terima kasih kepada DO dan rakan-rakan seangkatan dengannya yang telah semalam dipahamkan dengan segera untuk datang memberi bantuan. Dan tuan-tuan pun mendengar cakap. Susah kadang-kadang ada orang tak pernah cakap. Kita kata jom pindah, kita nak pindah, relax, tak apa, baru sekap pukul lali, dia kata. Duk sejam naik panggal lutut, lepas tu nak panggal dada. Mana tak pandai kan, problem. Jadi ingat sekali lagi, kalau berlaku pada bila masa, DO atau pegawai dia, Datuk Pengulu atau polis akan beritahu kita kena berpindah, maka kita kena segera berpindah. Saya faham, saya pun rumah pernah kena banjir juga, pernah sampai masuk ikut tingkap, pernah berlaku. Dan saya tahu kerosakan harta benda berlaku, kita tahu. Tapi ini bukanlah kehendak kita, kan? Maka ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada ujian yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah di sebalik kejadian ini. Jadi kita tak bolehlah sangat merampui atau marah. Ada satu hari itu saya duduk di Sarawak, ada orang kawasan saya telefon, Datuk ada di mana? Saya kata di Sarawak. Datuk balik, Datuk banjir kawasan kita. Macam mana pun nak balik tengah malam, kan boleh terbang. Saya kata relaxlah besok. Jangan besok, malam ni juga balik, Datuk. Kata dia banjir. Tuan-tuan dan puan, dia nak marah kepada Tuhan tapi tak gamak. Saya ini mangsa dia. So jangan marah kepada DO pun sedaya upaya nak tolong. Jangan marah kepada kaki tangan kerajaan, bomba, polis, JPS. Semua ini tuan-tuan dan puan adalah kejadian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sebutkan, kerajaan negeri kita tidak akan biarkan bencana ini berlaku begitu sahaja. Sebab itu saya faham. Yang sama ke bantuan begini? Sama Majid? Majid boleh? Jawab. Kita pun sama juga. Okay. Jadi hari ini kita turun, selain daripada ada kotak makanan yang diberikan oleh Nakma ni, jabat daerah akan bagi RM300 dan saya pun akan tambah RM300. Mana tuan-tuan ni dapat RM600 tunai plus kotak makanan. Saya tahu dia tak cukup untuk mengganti kerosakan tilam. Saya tahu tilam pasang rak, pasang kan, tilam tu mungkin rosak, mungkinlah tak dapat saya bantu keseluruhannya. Okey, dapur hanyut tak? Dapur hanyut? Ada teman dapur hanyut? Okey, tak apa, yang penting kita tolong sekadar yang mampu. Jadi lepas ni, tuan-tuan dan puan, saya harap dapat menerima sedikit banyak bantuan kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekurang-kurangnya kita dapat bantuan seperti ini. Okay, jadi ingatan saya sekali lagi, apa ni? Yang penting dari siapa tadi? Warga Mas tadi? Ni maklum ni? 2 rumah. Rumah yang perasingan. Satu rumah berdua. Yang tu kena siap sedia. Rakan-rakan kita JKK yang ada di sini kena bersiap sedia sebab warga Mas ni kita kena balik ke taman. So saya ingat saja ucapan saya, minta maaf saya ada hal lain tadi. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua jabatan untuk mana dan rakan-rakan yang lain kerana bersedia untuk memberikan bantuan dan kita sedaya upaya nak menyelamatkan keadaan dan membantu apa yang kita dapat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan ribuan terima kasih dan mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di hadapan bagi menyampaikan sumbangan wang ihsan kerajaan negeri dan kotak makanan Nakma. Dan dijumpa juga
Yang berusaha Tuan Pegawai Daerah kita dan juga para tetamu VIP untuk sama-sama mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri bagi sesi penyampaian sumbangan wang ihsan. Baik, kita mulakan dengan penyampaian untuk penerima yang pertama. Dijemput Encik On Huzairi bin Muhammad Sharif untuk menerima sumbangan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Baik, seterusnya penerima sumbangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Dijemput Encik Salahuddin Shah bin Mehad. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 sumbangan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri dan juga tetamu jemputan, iaitu wang ihsan daripada Yang Berhormat Datuk Seri, ada juga daripada kerajaan negeri, ada juga kotak makanan daripada Natma. Dan seterusnya dipersilakan Encik Mio Azri bin Mio Arbi untuk menerima sumbangan. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad Nur. Dipersilakan Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad Nur. Dan seterusnya dipersilakan Encik Burhanuddin bin Abdul Wahab. Dan untuk penerima sumbangan yang terakhir, kita persilakan Encik Muhammad Hafiz Shah bin Ali Akbar. Terima kasih diucapkan di atas penyampaian sebentar tadi. Dan seterusnya kita persilakan untuk sesi bergambar. Dan kita jumpa untuk semua penerima sumbangan untuk berada di hadapan untuk bergambar bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri dan juga para tetamu jemputan. Kita minta untuk Yang Berhormat Datuk Seri untuk bergambar bersama penerima sumbangan. Ada juga hadirin yang berada di Dewan Seri Kita pada hari ini. Okey, kita minta untuk tuan-tuan dan puan untuk berada di tengah-tengah. Kita centerkan untuk sesi bergambar. Kita minta untuk ke depan. Kita jumpa untuk penerima sumbangan untuk bergambar. Okey. Okey ke? Ready ke? Okey, 1, 2, 3. Okey, one more. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian. Dengan ini selesailah sudah majlis penyampaian sumbangan bantuan wang ihsan kerajaan negeri dan juga kotak makanan Natma. Dan saya Muhammad Abdul Farhan, mewakili pihak Rusia, berkata ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Dan kita minta untuk media untuk bersiap sedia untuk PC bersama Yang Berhormat Datuk Seri sebentar saja lagi. Sihat? Sihat. Boleh ke depan sikit tak? Sebab tak boleh. Boleh depan sikit. Depan sikit. Dia boleh depan ni. Okey, depan ni. Kita persilakan AMB untuk sesi press conference. Sampai 1052 PPS. Satu perak 1052 PPS. Ya, kita standby. Ya. Dah. Okey, terima kasih. Okey. Okey tak? Okey. Boleh? Boleh. Dah. Okey. Okey, hujan lebat berterusan lebih 2 jam telah menyebabkan banjir kilat. Manakala lebih 40 rumah terjejas akibat ribut yang menjejaskan sekurang-kurangnya 77 keluarga di beberapa kawasan sekitar Meru, Ipoh lewat petang semalam. Susulan itu, satu mesyuarat melibatkan pelbagai agensi negeri dan persekutuan telah diadakan pagi tadi untuk menyelaras bantuan dan kerja-kerja pasca bencana. Antara tindakan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah: pertama, pembersihan kawasan ataupun rumah yang terjejas akibat ribut atau banjir. Yang kedua, pengedaran borang bantuan bencana daerah untuk mengemaskini data mangsa yang terlibat. Dan yang ketiga, penyaluran bantuan wang ihsan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, termasuk agensi pengurusan bencana negara atau NADMA, dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Tumpuan kerajaan negeri pada masa ini ialah untuk membaiki rumah yang rosak teruk, seperti sebahagian besar bumbung rumah yang diterbangkan ribut pada petang malam. Jadi pada masa ini kerja-kerja penilaian sedang giat dilaksanakan oleh bahagian pembangunan daerah, pejabat daerah dan tanah kinta. Bagi meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga yang terlibat, pada petang ini kerajaan negeri menyalurkan bantuan wang ihsan sebanyak RM300 seorang, manakala usaha sedang dibuat bagi menyelaraskan bantuan-bantuan lain termasuk dari NADMA dan juga tabung Musaadah Madani Jakil. Ya. Dan kesempatan itu juga tadi saya turun untuk menyampaikan sumbangan peribadi juga RM300. Jadi mereka tadi dapat RM600 lah wang tunai. Di samping kita juga menyampaikan kotak makanan yang disediakan oleh NADMA. Saya dimaklumkan pejabat Parlimen Tambun dan pejabat Adun Hulu Kinta juga telah membuat langkah awal dengan menggantikan terus bumbung rumah yang kerosakannya pada tahap minima, selain daripada mengedarkan kanvas untuk menutup sementara bumbung yang rosak. Sebab hujan turun, sebaik saja ribut selesai, hujan turun. Pihak pejabat daerah dan tanah kinta juga melaporkan sekurang-kurangnya ada 11 lokasi sekitar Ipoh dilanda banjir kilat semalam. Namun kawasan Kampung Seri Kinta yang masih dinaiki air, manakala selebihnya sudah pun surut. Sebab itu ada 6 orang bangsa Kampung Seri Kinta ini kita tempatkan di
PPS ini pada setelah malam. Pada masa ini, 2 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka, iaitu di Dewan Orang Ramai Serbaguna MBI Taman Meru, itu untuk mangsa ribut, dan juga di Dewan Orang Ramai Kampung Seri Kinta di sini untuk menempatkan 6 keluarga yang terlibat dengan banjir. Okey. Terima kasih. Datuk Seri, 11 kawasan dilanda banjir kilat lah di sekitar itu. Mungkin ada tindakan susulan ke untuk mengatasi masalah banjir kilat. Nampak juga rokam tu bagi banyak, ada 11 kawasan. Mungkin ada tindakan susulan. Dia Datuk Bandar dari sini. Sebenarnya kita memang ada sistem pemparaitan yang telah dibina sejak sekian lama. Tetapi sistem pemparaitan itu mencukupi untuk pada tempoh tertentu sebelum berlakunya climate change ini. Bila berlaku climate change ini, hujan sekarang turun dengan lebatnya dalam jangka masa yang panjang, dan bila dia turun menyebabkan segala longkang dan pemparaitan sedia ada tidak cukup untuk menampung jumlah air yang besar. Itulah yang menjadi banjir. Sebab itu kalau kita dengar, saya pernah baca satu laporan daripada akhbar yang menyebutkan JPS mencadangkan untuk dibuat sistem pemparaitan untuk jangka masa 200 tahun. 200 tahun. Sebab yang ada sekarang ni ialah dibuat pada puluhan tahun dahulu. Tapi setelah satu tempoh waktu didapati climate change menyebabkan hujan turun sekarang. Pertama, tak ikut waktu musim dia, tak ikut musim. Yang kedua, dia turun tidak menentu. Saya bagi contoh tadi, dulu ni banjir kerana laut bergelora, berlaku air pasang besar. Kemudian air Sungai Perak pula turun. Bila Sungai Perak tak boleh masuk ke laut, dia backflow, menyebabkan banjir dulu. But now, di grade semalam, air Sungai Perak elok je. Maknanya hujan tidak turun di Roya Belum. Bila hujan tak turun di Roya Belum, jadi takungan air di empangan Temenggong itu terkawal macam biasa. Jadi tidak ada air dilepaskan oleh empangan Temenggong ataupun empangan Besia atau empangan Kenering atau empangan Cenderung. Maka di bawah sini, Kuala Kangsar, di Parit, tak berlaku banjir oleh Sungai Perak. Yang berlaku banjir ialah di tempat-tempat yang selama ini tak berlaku banjir. Contoh macam di Kerunai dan termasuk tempat lain. Bila hujan turun dengan lebatnya pada masa yang lama dan air itu turun ke bawah, di mana sistem pemparaitan sedia ada tidak cukup untuk menampung kapasiti air besar. Itulah yang menyebabkan banjir. Jadi semua tempat, termasuk Bandar Ipoh dan semua tempat, sekarang ni dalam proses kita nak kenal pasti apa saiz yang perlu kita sediakan longkang di MBI ini untuk menampung jangka masa panjang, bukan untuk setahun dua. Tentulah Datuk Bandar dengan tim dia terpaksa mengkaji luas mana longkang. Bila nak diperbesarkan longkang, ada jalan yang kena yang terlibat. Barangkali ada rumah orang pula yang terlibat. Jadi masa yang agak panjang diperlukan untuk membolehkan PBT bersama dengan GPS membuat dipanggil rangka kerja untuk jangka masa panjang bagi sistem perparitan bagi menampung air yang banyak. Datuk Seri, berapa lama tempoh masa diperlukan untuk kajian tu? Ini kena tanya GPS lah. Sebab GPS di Hulu Perak dia dah buat kajian dan telah buat cadangan balas kepada kerajaan negeri, dan peruntukan yang besar ni datang daripada persekutuan. Tapi urusan ni memang urusan GPS ni teknikalnya, tapi tuan punya badan, tuan punya rumah tu Datuk Bandar. So dia kena ada kolaborasi di antara Datuk Bandar dengan pengarah GPS. Datuk Seri, MTL ni dijangka sampai bulan Mac. So mungkin ada langkah jangka pendek ke untuk mengelakkan berlaku dengan banjir kilat lagi? Macam saya sebutkan tadilah, kita tak dapat nak menjangka. Cuma apa yang ada sekarang ni, kita minta orang yang
di depan rumah dia ada longkang, tolonglah tengok kalau ada plywood hanyut ke, keluarkan plywood tu. Sebab plywood hanyut ni kadang-kadang juga menjadi punca, ya, dia tersekat, maka aliran air tak boleh, dan itu menjadi sebahagian daripada punca. Okay. Yang lain secara teknikal kita tak boleh simply pergi pecahkan culvert dan sebagainya, dia akan menyebabkan banyak lagi kerosakan. Tapi jangan buang sampah dalam longkang. Jangan buang sampah dalam longkang. Dan seboleh mungkin kalau ada komuniti yang rajin, kita boleh gotong royong untuk mengeluarkan pasir yang ada dalam longkang. Pasir ini menyebabkan dipanggil apa, cetiknya longkang. Jadi kapasiti air tak cukup kalau longkang dibersihkan. Cuma kena ingatlah, kadang-kadang dia cedok pasir, bubuh tebing tarik tu ya, hujan mari masuk balik, tak selesai masalah tu. Ya. Maknanya MBI bersama dengan pihak untuk membuat gotong royong. Memang MBI, Datuk Bandar boleh mengesahkan, memang MBI dan jabatan-jabatan sentiasa. Tapi longkang kita bersatu je lah, kan? Okey. Terima kasih. Bukan ke masa banjir ya kena sign? Lawatan. Lawat pun kena sign juga? Melawat pusat pembinaan JKM. Okey. Ni apa JKM? JKM. Mikir juga? Terima kasih bang. Nombor 2. Okey, jom. Terima kasih. Dan itulah demikian berakhirnya sidang media oleh Yang Amat Puteri Besar susulan bersempena dengan lawatan beliau ke PPS di Dewan Serbaguna Kampung Seri Kinta pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi sebentar lagi dalam sesi seterusnya. Dan ikuti perkembangan lanjut daripada laporan di Malaysian Gazette dan juga MJ Perak. Assalamualaikum, selamat petang.